Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, khatul iman, kita mendapat kurnia daripada Allah lagi boleh duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwan, jangan kita pandang remeh dengan majlis ta'lim, sebab dosa kita diampun oleh Tuhan. Kalau ada satu orang mayat dari kapan, kemudian dia disimpan masuk ke dalam tanah permakaman, dan kita boleh pastikan Tuhan tak ampun dosa dia, kalau kita boleh pastikan, artinya kita telah memastikan kebinasaan untuk dia. Al-Quran menyebut kepada kita tentang, Allah kata dalam surah Al-Ankabut, bagaimana umat-umat dahulu dihancurkan, dan mereka tidak dihancurkan, kata Allah, melainkan kerana dosa-dosa mereka. Fa ahlaknahum bizunubihim, kami hancurkan mereka kerana dosa-dosa mereka. Wa kullan akhadnahum bizunubihim, dan kata Allah, sebahagian daripada mereka kami hancurkan kerana dosa mereka. Di antara rahmat Tuhan kepada umat Nabi Muhammad ini, seperti kita baca dalam hadis, nanti kita akan jumpa dalam kitab Riyadhus Salihin, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis di sebelah kanannya. Allah menulis di sisi arasnya dan selalu dia pandang. Nabi kata, apa yang Tuhan tulis? Tuhan tulis sesungguhnya rahmat dia mengatasi murka dia. Ampun dia melebihi kemarahan dia, murka dia. Selalulah Tuhan pandang itu untuk umat Muhammad. Dan Nabi kata, inna hadhihi ummah ummatun marhumah. Nabi kata, sesungguhnya umat ini, umat Muhammad ini umat yang dirahmati, seperti mana yang hujan yang turun sangat dirahmati. Karena itu dalam hadis Imam Muslim yang selalu kita baca pun, kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin nanti, berkenaan dengan satu orang yang tak pernah ingat, tak pernah terlintas dalam hati dia nak menyertai majlis ta'lim, tak pernah ingat. Dia cuma jalan, dalam hadis sebut, dan dia pun satu hamba yang berlemuh dengan dosa, kan? Dia duduk dalam hadis Imam Muslim, hadis Abu Hurairah, Nabi sebut perkataan, wa huwa marra fajalisu ma'ahum. Dia tak ada ingat, dia marah maksudnya dia lalu aja. Kemudian dia rasa macam nak dengar apa ni, fajalisu ma'ahum, dia pun join dengan orang ramai yang ada. Malaikat kata pada Tuhan, dia ni abdun khata'un, dia hamba kamu yang berdosa dan hamba kamu banyak buat salah. Dia marah fajalisu ma'ahum. Kita ni bukan marah lagi, ikhwan. Bangkit sahur tadi. Kita ni bukan orang yang singgah menyinggah. Kita ni iron baju tadi. Kita ni memang cadang nak mai. Dan kita pun puasa hari ni. Puasa yang diampun dosa madiyah dan baqiyah, dosa yang lalu dan dosa yang berbaki. Allah ampun. Dia ini duduk sat dalam majlis taklim, kemudian jiwa dia mungkin rasa tak selesa, dia rasa muallim yang ada ataupun mudarris yang ada dalam tu duk cakap-cakap semua lagu duk melepas atas belakang dia, dia rasa macam dia kena.
Maka dia pun bahasa kita kata melingkup lebih. Malaikat kata pada Tuhan lepas majlis bubar, malaikat sayyarah ini, dia kata pada Tuhan, ni macam mana ni hamba kamu? Setiap apa yang berlaku dalam majlis ta'lim semuanya dilaporkan di hadapan Tuhan. Semuanya dilaporkan di hadapan Tuhan. Pak Amik duduk tak mana, Pak Cik Bari duduk tak mana, Sunardi berada, Agus duduk tak mana. Kita hak muda, pasal apa hak muda menyandak, pasal apa hak tua menyandak, laporan lengkap di hadapan Tuhan. Semua laporan, ikhlas ke tidak, semua laporan. Yang menyediakan laporan ini malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Semuanya lengkap di hadapan Tuhan. Semuanya lengkap di hadapan Tuhan. Ikhwan, bila malaikat bagi tahu benar ni pada Tuhan, nanti bila antum kita akan jumpa hadis ni dalam Riyadhus Salihin, kita akan tengok bagaimana An-Nawawi cuba menghurai hadis ni dalam bentuk tazkiyah pada kita. Apa Tuhan jawab? Tuhan yang mengetahui urusan hamba dia. Wa huwa a'lam. Dia kata walahu ghafartu. Keampunan aku juga tak pernah terlepas kepada hamba yang bahasa kita kata berdanuk dengan dosa ni. Bukan sahaja aku Tuhan kepada orang yang minta ampun, kadang-kadang aku juga Tuhan kepada yang tidak minta ampun. Asalkan manusia buat benda yang Tuhan suka, Tuhan membuka wasi'ul maghfirah, keluasan keampunan. Macam kita duduk dalam majlis ta'lim ni ikhwan, bukan kita kata astagfirullah, tak kata, tapi maghfirah itu berjalan. Dosa kita diampun oleh Allah. Hari ini hari yang besar ikhwatul iman. Dalam senarai puasa-puasa sunat, hari ini adalah puasa sunat yang paling besar. Tak ada puasa lah boleh potong Ramadan ni, tak ada lah. Itu jangan cakap lah. Kita bercakap senarai puasa tatawwu', puasa sunat kan. Masuk bulan Muharram, kita puasa Muharram. Muharram ada kelebihan yang besar. Dalam bulan Muharram, Nabi kata afdal kita puasa. Satu puasanya lain, satu puasanya asin. Kemudian dalam bulan Muharram kita puasa lagi 9 dan 10 Muharram. 9 panggil apa? Tasu'a dengan ain, bukan dengan a. Tasu'a tak mau. Kita duduk belajar tajwid ni kena jaga. Tasu'a dengan ain. 10 panggil Ashura. Bukan bubuk. Kan? Alhamdulillah kita puasa. Bulan Safar tak ada puasa apa, melainkan puasa yang biasa, Isnin, Khamis, 13, 14, 15. Rabiul Awal pun sama, Rabiul Akhir pun sama, Jamadil Awal, Jamadil Akhir pun sama. Bila masuk bulan Sya'ban, kita puasa banyak. Lepas tu masuk bulan Ramadan, habis status puasa sunat terberhenti dengan datangnya bulan Ramadan. Tak ada puasa sunat boleh potong puasa Ramadan. Tak ada. Sorry. Dia adalah puasa yang akbar, tinggi. Dengan Lailatul Qadar dia khairum min al-syahr. Dah habis dah kita puasa Ramadan, kita ada sitah min Syawal. Ada 6 hari puasa dalam bulan Syawal. Dah habis dah kita puasa Syawal, kita masuk Zulqa'dah. Baca ada Qa'dah. Kita baca kaedah jadi itulah. Bacaannya betul Zulqa'dah. Soalah Dr. Hang ni sebut bahasa elok boleh tak? Saya sebut elok. Zulqa'dah. Zulqa'dah puasa macam biasa. Isnin, Khamis, 13, 14, 15, 16. Ada? Tak ada, 15. Lepas tu kita masuk Zulhijjah. Sebelum kita nak berjumpa dengan 9 Zulhijjah ni, ataupun Nabi tak sebut 9 Zulhijjah, Nabi sebut Saum Arafah kan? Kita berjumpa dengan 8 hari daripada bulan Zulhijjah yang disuruh kepada kita mempertingkatkan amal saleh. Disebut 10. Kata para ulama,
kelebihan dia sampai 13, tapi disebut 10 kerana kemuncak daripada 10 orang akan wukuf di Arafah. Kalau tak ada wukuf, tak ada melontak. Kalau tak ada wukuf, tak ada tahlul. Kalau tak ada wukuf, tak ada apa-apa. Wukuf adalah haji. Wukuf adalah haji. Haji adalah wukuf di Arafah. Antum bayang, setahun itu kita bertemu dengan puasa sunat dan puasa wajib. Bagaimana dosa kita dicuci oleh Tuhan. Start daripada Muharram. Lepas tu kita berpindah kepada bulan Sya'ban, kan? Kemudian kita masuk dalam bulan Ramadan. Lepas tu kita masuk dalam bulan Syawal. Bulan Syawal ni kira puasa banyak jugalah, 6 hari sepasal. Isnin Khamis jalan macam biasa, 13, 14, 15 jalan macam biasa. Lepas tu kita masuk dalam bulan Zulqa'dah. Ikhwan, setahun kalender bermula dengan Muharram, berakhir dengan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah adalah bulan 12 lah, kita kata bahasa, kalau kita pakai bahasa ni lah, bahasa Masihi ni kan. Okay, Zulhijjah bulan 12. 11 bulan dosa kita diampun dengan satu ibadat saja, nama dia puasa. Tak campur semayang, tak campur sedekah, tak campur tilawatul Quran. Bahkan puasa ni, puasa Ashura ni, diampun dosa kita yang telah lalu. Setahun juga, kan? Diampun dosa kita yang telah lalu. Ramadan jangan cakap lah, habis. Kalau ada manusia, ikhwan, setelah dia melalui 11 bulan nanti kita puasa Syawal, kita seperti puasa berapa lama? Setahun. Kita seperti puasa setahun. Antum bayang satu orang yang puasa setahun, 300 berapa hari? 60 hari, kan? 360 hari. Baik, kalau dia puasa tak berhenti every day, bagaimana dia bersih dengan Tuhan? Tetapi apabila sampai hari orang wukuf, rupanya apabila dibuka cacatan balik, ada manusia dosa dia tak sempurna lagi diampun. Nabi kata dalam puasa Ramadan, Nabi kata puasa Ramadan ni, Nabi kata Ramadan ila Ramadan. Nabi kata satu Ramadan kepada satu Ramadan mengkifaratkan dosa selama mana tak dibuat dosa besar. Kita puasa tahun sudah dengan kita puasa tahun ni, in between tu, baina Ramadan, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke satu Ramadan, semua dosa diampun sekiranya kita tak buat dosa besar. Kita nak tahu dosa besar yang mana, kita buka kitab Imam Az-Zahabi, nama dia Al-Kabair, dia senarai hampir 70 dosa besar, satu persatu yang mesti kita jauhi. Pun demikian, kemungkinan ada manusia dia rasa tak besar. Saya bukanlah mengumpat, tapi macam nak mengumpat sikit sudah habis puasa. Tak mengumpat, cuma nak bagi tahu. Makcik itu dia relax aja makan kacang, pura-pura pada hari Arafah. Dia duduk makan kacang. Saya duduk tengok dia, duduk geram lah kacang. Dia duduk wirid depan kita kacang. Tetapi tak sampai dalam pemikiran makcik ni, hari ini hari yang besar. Hari yang besar, ikhwan. Besar, ikhwan. Sekarang kita 8.35, kita 5 jam ke belakang, kira berapa? 3.30. Artinya sekarang ini 3.30. Semua sahabat-sahabat kita sedang wukuf di Arafah. Apa jadi, ikhwan? Tuhan turun ke langit dunia. Dan Tuhan tanya pada malaikat, apa mereka ni semua mau? Dalam keadaan rambut mereka tidak bercukur, tidak bergunting, dalam keadaan habuk, berdebu, apa mereka mau? Sedangkan Tuhan Maha mengetahui. Malaikat kata, dia pemohon keampunanmu. Allah kata, beri pada mereka apa yang mereka mau seluas-luasnya, dan tutup semua pintu neraka untuk mereka, tunaikan hajat mereka. Ini adalah hari Arafah. Dan kita yang tak buat haji ni menumpang barakah itu dengan kita puasa.
Pasal itu tak ada benda besar Nabi buat di Arafah melainkan Nabi baca doa. Nabi tak buat tahlil, Nabi baca doa. Di Arafah Nabi baca doa. Tak ada. Kalau orang tanya satu amalan apa nak dibuat di Arafah, kita kata doa dengan ikhlas. Terima kasih kopi oh. Saya tanya makcik mau, terus makcik mau buat. Inilah kelebihan Arafah, doa makbul. Jadi bila masuk waktu wukuf, bila bermula waktu wukuf, hari bila? 9 Zulhijjah, waktu zuhur lah, sampai subuh hari raya, sampai subuh 10 Zulhijjah. So in between adalah waktu wukuf. Jadi kalau kita ni sebuah time, kita nak dapat subuh esok, kita nanti pergi dululah, kita 5 jam ke depan kan, bermakna sampai pergi berapa, kita ambil sampai isyak dah. Isyak maknanya lebih kurang dalam pukul 2 pagi kita depa baru isyak. So ikhwan, itu adalah masa-masa, walaupun kita tak duduk di Arafah, tapi adalah waktu-waktu yang kita disuruh bermohon pada Tuhan, kerana pada hari Arafah Tuhan turun sampai ke langit dunia untuk mendengar. Dan Nabi sebut, Nabi kata, siapa yang balik daripada mengerjakan haji, Nabi kata, maka dia seperti mana ibu, keadaan dia seperti mana dia dilahirkan oleh ibu dia. Dia bersih di hadapan Tuhan. Jadi ikhwan, ada orang setahun Tuhan cuci dosa dia dengan Muharram, puasa-puasa tadi, tak bersih lagi. Cuci pula dosa dia dengan Isnin, Khamis, 13, 14, every month, tak bersih lagi. Tuhan cuci lagi dosa dia dengan puasa lebih sikit sunat dalam bulan Syaban, tak bersih lagi. Tuhan masuk bulan Ramadan, sebulan bagi istimewa betul-betul punya kat dia. Tengok tak lepas juga. Bagi 6 hari Syawal, dia bukan tak rengkuh, dia rengkuh juga, tapi tak lepas juga. Maka dia bertemu dengan puasa yang akhir dalam kalender Islam. Maknanya puasa Arafah ni dia penutup dalam senarai puasa-puasa sunat yang besar-besar ni. Arafah adalah penutup. Isnin Khamis ada macam biasa, Arafah adalah penutup. Maka Nabi sebut, Nabi kata, ahatasibu ala Allah, aku berharap sangat dengan puasa Arafah ini Tuhan mengampunkan dosa yang lalu dan masih berbaki. Kerana pertemuan Arafah ni dinikmati oleh seluruh dunia orang Islam, baik yang buat haji maupun yang tak buat haji. Nabi kata semoga dengan mereka berpuasa Arafah ni, Nabi kata aku harap sangat di sisi Allah dosa umat aku diampun madiyah dan baqiyah, yang berbaki. Sehingga An-Nawawi menyatakan, An-Nawawi kata apa Haris? Dosa macam mana diampun? Dengan kita puasa ni, dosa apa yang diampun? Dosa besar pun juga diampun. Dalam buku kita ada baca petang-petang 10 salam Sana'ani kata diampun dosa, tapi tak disebut dosa apa. Kerana sifat dosa ni dia kecil dia besar. Maka bila ditarah yang kecil itu Tuhan ampun sikit-sikit, maka yang besar tu, yang menggunung tadi tu, dia surut. Semoga aku harap semuanya diampun dengan datangnya hari Arafah. Jadi pasal itu bukan kata kita puasa Arafah, anak kita, keluarga kita, ada orang lain yang tidak tahu kelebihan Arafah, rasanya juga kita kena dakwahkan pada dia supaya dia tahu. Pasal itu orang tanya, kenapa kita nak puasa Arafah ni? Kalau puasa sunat tu salah duk besar-besar sangat kan. Kita kata betul, memang dia puasa sunat, tetapi fadilatnya ada di dalam dia. Kita sangat berharap kepada Tuhan, Allah ampun dosa kita. Ini satu je ikhwan, nama dia puasa ni. Allah tazkiyah jiwa kita supaya jiwa kita ni kenal Tuhan. Sebab kalau jiwa kita tak kenal Tuhan ni, dia banyak benda akan jadi ikhwan.
Dia banyak masalah akan jadi. Ingat kat saya lagi. Mudir. Allah. Itu kelebihan mudir. Terdepan kita bertanding jawatan mudir. Itu kelebihan hari Arafah. Ikhwan, saya sikit menjawab soalan sahabat saya tadi, bersama dengan sahabat tadi. Pertama berkenaan dengan takbir raya. Takbir raya ni ikhwan, dari segi kaifiat takbir raya tidak wujud di dalam hadis. Macam mana nak takbir raya? Quran menyatakan dalam surah Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah kata sempurnakanlah iddah bilangan-bilangan bulan. Kalau Ramadan lah. Kemudian kata Allah walitukabbirullah, maka bertakbirlah kamu kepada Allah. Jadi hadis juga menyebutkan bertakbir. Macam mana nak bertakbir? Kita nak susun kalimah tu macam mana? Kita tak jumpa satu riwayat yang sahih. Maka kerana itu bila kawan tu dia pegang mikrofon, dia rasa itu membesarkan Tuhan, jalanlah. Dan tak ada pun cara kita ni satu duduk depan, hak belakang ikut, tak ada. Masing-masing. Tetapi kerana masyarakat kita ni dia telah diajak supaya dibimbing, maka kita boleh ambil kaedah ni, teruskan. An-Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Azkar dalam bab raya ni, kata An-Nawawi pada 9 Zulhijjah waktu subuh, maka takbir itu telah disyariatkan untuk kita mulakan, baik yang buat haji ataupun yang tidak buat haji. Tadi bagus pakcik, saya sembahyang subuh tadi di Seberang Jaya kan, daripada dah takbir dah bagus. Itu memenuhi. Kalau mazhab betul-betul based on mazhab Syafi'i. Kalau dalil memang ada dalil. Takbir. Nawawi sebut dalam Al-Azkar, di lorong-lorong yang kita jalan, kita berjalan selangkah keluar daripada rumah, di atas kenderaan, sampailah pagi besok daripada rumah kita ke tempat musalla, jangan tinggalkan takbir intiqalat ini. Takbir muqayyad ini teruskan. Bila kita lepas sembahyang, hatta Nawawi kata lepas sembahyang jenazah pun disuruh, kalau dia termasuk dalam hari-hari yang digalakkan kita bertakbir, silakan bertakbir. Maka silakan. Kita nak wasalkah, kita nak waqafkah, atas lidah manusia lah sebut. Kita nak kata Allahu Akbar, ataupun kita nak kata Allahu Akbar, atas sedap mulut kita dan jiwa kita boleh menguasai, menghayati. Kita ikhwan, kita nak takbir lembut ke, kasar ke, nak menangis lepas tu ke, dia bukan hal sebenarnya. Sebenarnya ikhwan, perasaan kita rasa apa dengan raya ni? Kalau kita rasa sayu, memang takbir keluar sayu. Dan perasaan tak boleh nak apa? Tak boleh nak kawal. Perasaan sahabat dengan saya mana boleh sama kan? Sahabat ada mak lagi, ada bapa lagi, ada, betul saya tak ada, anak yatim. Tapi Haji Bakhil lebih yatim lagi. Bila main kadang-kadang raya, kita teringat mak kita, lebih kita teringat kita dah buat perangai kat mak kita. Kita ada peristiwa, kenangan-kenangan, kita rasa sebab. Bila kita sebab kita bertakbir, tentulah rentak takbir kita itu mewakili jiwa kita. Dan itu tak salah. Yang salah hanya apa dia? Bila satu orang tu pi sebab, 100 orang pi sebab sama. Yang tu yang masalah. Ada shot. Yang tu, bila dia shot, dia jadi satu sirah, satu bentuk takbir mewakili satu masyarakat. Yang tu yang kita kata dosa. Tapi bila kita takbir, perasaan kita sebab, dia main sebab, tahun ni ya Allah, tahun ni Allah bagi rezeki, kita boleh korban, kita boleh tak bercukur atas muka ni pasal nak ikut sunnah. Gatai ni tak tahu nak abang, satu muka gatai, tapi kita rasa seronok. Pasal apa? Bukan kata kita seorang, semua sahabat-sahabat kita macam tu. Dia punya perasaan sebab nak sembahyang bersama,
sebut tu, bila kita sebut Allahu Akbar, kita rasa macam dapat sangat nikmat Tuhan tahu ni. Air mata kita turun. Dan itu membawa kepada satu takbir cara lain. Tak apa yang tu. Itu bukan dibikin-bikin, dibuat-buat. Orang Arab ni kawan, dia merasakan baik raya haji, raya puasa, dia rasa raya tu kurnia Tuhan kat dia. Besok dia nak pergi sembelih lembu, dia bersyukur pada Tuhan, Tuhan bagi nikmat dia boleh sembelih. Dengan dia boleh sembelih tu, dia boleh bahagikan sedekah pada kaum miskin, dan ini pahalanya besar untuk dia. Dia menantikan pagi tu. Maka dengan semangat ni, nampak ceria dia tu pada lafaz-lafaz takbir yang dia ungkap. Dan kebanyakan mereka lagu tu walaupun raya tu raya puasa, kerana dia rasa esok pagi kita dah boleh makan minum di siang hari. Yang hari ni tak boleh, ni 30 Ramadan tak boleh, besok 1 Syawal dah boleh makan di siang hari. Dia punya seronok, nikmat boleh makan mai balik, 30 hari tak boleh makan. Maka dia meletakkan dalam jiwa dia nikmat dia nak dapat besok, maka terpancar dalam suara dan bentuk lafaz yang dia ucap. Begitulah kata Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini di atas hidayah yang Tuhan berikan kepada kita. Alhamdulillah. Saya ingat kita ni, antara kita ni kali pertama lah ikhwan, besok kita nak lawan dengan lembu. Selalu kita tak lawan dengan lembu kan, kita ambil daging dalam beg je. Tak tahulah besok lembu nak sembelih kita ke kita nak sembelih lembu, tak tahu kan. Siapa yang nak pegang pisau boleh kan. Kalau ustaz dah tua dah, tak apa larat. Nak cari yang kuat-kuat sikit lah. Kita tengok pengalaman itu ikhwan, akan kita bawa sampai pada hari kalau Allah mentakdirkan kita masuk dalam syurga, kita akan terkenang pengalaman kita beribadat pada Tuhan di dunia. Salah satu nikmat yang Tuhan bagi pada ahli syurga pada pengalaman mereka hidup dalam keadaan beribadat pada Tuhan. Sehingga kan dalam hadis Nabi sebut ada orang dia tanam pokok dalam di dunia kerana dia suka bersedekah dengan pokok dia bagi bantuan pada orang. Dia mai balik sampai dalam syurga, dia tanya kat Tuhan, dia kata nak menanam boleh tak? Nak menanam boleh tak? Semua ni kita akan bawa bertemu Tuhan. Kerana itu silalah bertakbir dengan apa rentak sekalipun, boleh, tak ada hal. Kita nak cara kita kan, kita tengok televisyen, satu orang macam kita buat tadi pun tak salah, silakan teruskan. Lepas tu nak perhabis sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila pun tidak salah. Kalau kita menguasai, kita jangan jadikan takbir itu skrip. Jadikan dia from your heart, from your soul. Boleh faham orang betul? Ini tak terjemah tau. Dia tak ada asari kata tak? Kita punya soul ni, jiwa kita. Bila kita sebut Allahu Akbar, jangan fikir lagu. Jangan fikir lagu. Fikir dia apa yang cuba kita nak pegang, apa yang dia menyentuh jiwa kita. Kita kata Allahu Akbar kabira. Jangan fikir rentak dia, tapi fikir jiwa kita sentuh apa? Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita dengar-dengar, oh ni lagu Bayati. Bukan Bayati. Bukan soal tu. Soal dia apa dia? Bila kita sebut tu, kita sebut sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Apa dia sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah? Ungkapan-ungkapan itu, walaupun dia tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih, tapi dia termasuk dalam jumlah takbir yang bila orang tu sebut. Inilah ikhwan, dalam agama ni kita percaya barakah. Ikhwan, tak ada siapa memulakan aturan begitu, tapi ada satu orang pada hari dia memulakan Allahu Akbar kabira, dia kata tu daripada jiwa dia, sehingga kan orang yang kata bukan daripada jiwa, terdengar ucapan dia takbir tu rasa sedap dan termaktub sampai hari ini. Tu tengok peranan jiwa yang menyentuh kalam-kalam Tuhan. Kalau kita bertakbir, kita tak boleh sentuh kalimah tu, bermakna kita hafal skrip. So hafal skrip dia bukan macam orang berlakon lah. Dia berlakon, dia pegang skrip bapak. Dia bukan bapak betul, dia pun dalam filem je.
Dia pegang skrip laki orang, bini orang. Dalam filem aja, skrip aja. Kita dengan Tuhan tak mengapai skrip. Kita tak berlagu. Ada lagu. Tapi apa yang kita lafazkan? Kita kata sadaqa wa'dah, jiwa kita rasa apa? Boleh dalam takbir raya tu kita berhenti zat. Sadaqa wa'dah, berhenti zat. Nak tangkap kalimah tu. Wa nasara 'abdah, sadaqa wa'dah, benar janji Tuhan. Wa nasara 'abdah, dia sentiasa tolong hambanya. Wa a'azza jundah, dia memuliakan bala tenteranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dia telah menghancurkan bala tentera sekutu yang nak merosakkan agamanya. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Tuhan yang Maha Akbar. Allahu Akbar, Allah yang Maha Akbar. Walillahil ham, baginya lah segala kepujian. Tapi kalau kita kaca lagu tu, just kita hafal skrip, barakah itu tidak wujud, ikhwan. Pasal itu macam Syekh Qutb sebut pada awal Muqaddimah fi Zilalil Quran, kita kena beriklim dengan lafaz-lafaz yang ada dalam agama ni. Kita kena beriklim, bawa jiwa kita pergi. Pendek pun tak apa. Satu orang pegang mikrofon, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Itu dia serah mikrofon ke orang. Tak apa. Dia bukan nak melawak, tapi dia nak sebut apa yang terpendam dalam jiwa dia. Jiwa dia nak membesarkan Tuhan. Silakan. Sebutlah sekali ke, 5 kali ke, 6 kali ke. Sebut lah. Mungkin masyarakat kita, dia takbir raya tu dia nak jaga rentak supaya nampak tak sumbang kan Pak Mek kan. Macam pendekar Mustar kata. Macam mana dia kata? Nampak sumbang dia kata. Habis macam mana? Hentam saja lah. Jadi kita mungkin nak jaga, tak apa, kita boleh jaga. Tetapi kadang-kadang kalau kita nak jaga rentak, kita terlupa menghayati, nanti susah. Kita tak boleh nak menikmati. Ikhwan, besok kita akan sembelih korban. Kekurangan akan wujud, ikhwan. Kekurangan akan wujud. Jangan lihat kekurangan itu sebagai kekurangan, tapi lihat sebagai nikmat yang pertama Tuhan kurniakan pada kita. Kawan-kawan kita terbuat silap, dia terpotong dengan isi, dengan kulit-kulit dia potong. Jangan duk pergi marah kat dia, hang ni pelak betul. Hari ni hari raya tak ada pelak-pelak. Okay. Tak boleh marah dia. Lihatlah benda tu dengan keseronokan. Kata Masya Allah sahabat, kalau 4 ekor lembu lagu ni, untung orang jual lembu. Melawak dengan dia, ikhwan. Macam Nabi kan, bila satu sahabat dalam hadis kan, kita baca, bila satu sahabat mai semayang, Nabi dah nak rokok. Dia berada di pintu. Dia takut terlepas dia rokok di pintu, dia jalan dalam rokok. Antum boleh bayang macam mana dia buat. Nabi tengok dia. Habis semayang, Nabi kata kat dia, buat apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya takut saya terlepas rakaat tu. Nabi kata apa? Nabi kata, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nabi kata, semoga Allah tambahkan semangat engkau lagi. Tapi Nabi kata, make sure next time jangan buat dah lagu ni. Jangan dah ulang. Tapi Nabi marah tak dia? Nabi tak marah, ikhwan. Ini kesilapan dalam solat. Kesilapan dalam korban dengan kesilapan dalam solat, yang mana besar lagi? Solat lagi. Kalau batal solat, kena sembahyang lain. Muawiyah bin Hakam As-Sulami dalam hadis Imam Muslim, nanti kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin. Dia sembahyang, ada orang bersin, dia pergi kata, yarhamukallah. Orang pakat jegih. Faraman nas, manusia pakat memanah mata pergi kat dia. Dia tanya kat dia apa? Dia kata, jegih apa siapa? Dia sembahyang, ikhwan, bukan main-main. Semua pakat tepuk paha, pam. Nak abang kata, akhirnya dia boleh faham. Nabi habis sembahyang, Nabi tengok, Nabi kata, Nabi tak marah dia. Hampir qada balik sembahyang. Jangan main-main. Jaga baik-baik. Ini mazhab kita ni, jangan ni malah kaya, jangan bagi orang marah. Tak. Nabi kata, inna hadhihi salah. Nabi kata, sesungguhnya ni adalah sembahyang.
Tidak ada kalam dalam sembahyang melainkan qiraatul Quran wa tasbih wa takbir wa tahmid. Nabi kita melainkan baca Quran, takbir, tahmid, tasbih. Itulah sembahyang. Jadi kita pun demikian, kita belajar sebab Nabi ni muallim, Nabi ni muallimina, Nabi ni muallim kita, Nabi ni pengajar kita, dia murabbi kita. Jadi macam mana Nabi ajak kita, macam tu lah kita ambil, ikhwan. Ada sikit-sikit kesilapan, jangan kita buat muka. Memang lah, letih ni semua orang buat muka. Bukan kata orang ustaz pun lagu tu lah juga, bila letih dia buat muka dia. Semua orang ada muka, kecuali orang tak boleh buat muka, orang tak ada muka. Semua orang ada muka, sifat letih dia memang dia rumah kan. Kita dah basuh pinggan anak kita, main ambil cawan satu, lagu minum air, tak mau nak basuh, kita pergi tengok dalam sink, mula dia nak keluar, tak pelak tadi dia nak main balik. Awak hang ni pasal apa? Sampai satu pun tak boleh, tak, mula. Kita pula jenis bila mulut cakap, tangan naik, pam dia kena. Budak lah pula jenis menjawab, budak WhatsApp jenis menjawab, apa tambah orang ni ada je pamit, dia nak terus kan. Pasal hang anak aku tampak hang tak, hang jangan duk cakap banyak. Hari ni aku tampak hang jangan main-main, aku boleh buah, aku buah dalam lagu ni, aku lepas dalam laut bawa hang tahu. Marah hang tak apa, masak macam mana besok kau terlebih garam ke tak apa, terbubuh kabat pun tak apa. Makan bila pakat lena lepas lohak semua, pasal apa? Tersilap nak buat garam, buat kabat, tak apa. Tapi saya tak makan lah, boleh makan lah. Tak apa. Kita mencari nikmat, kita nak rasa pengalaman tu. Tahun depan tak tahu ya kawan, umur siapa ada, umur siapa tak ada. Siapa ada rezeki, siapa tak ada rezeki. Apa yang ada depan kita ni kawan, kita nikmati habis-habisan. Itu satu. Yang kedua, soalan sahabat tadi berkenaan dengan faraid. Faraid. Bagi harta faraid ni ikhwan, dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Pembahagian yang macam ni agama tentukan bila tuan harta mati. Selagi tuan harta tak mati, dia tak ada bahagi lagu ni. Tak ada. Dia hebah. Hebah ni maksud dia, tuan punya harta bagilah ikut suka macam mana pun kat anak dia. Anak perempuan dia nak bagi sampai 1.5 juta, bagi pi ya. Kat anak jantan dia bagi RM15 dia. Pi kat dia, duit dia. Tapi tak berhenti ya. Maka Nabi kata adil. Adil maksud dia apa? Bagi, jangan sampai anak-anak lain rasa dia tak disayangi. Itu saja. Bukan mesti sama. Dia ni 5 juta, dia ni 5 juta. Tak, bukan mesti sama. Tapi cara kita bagi tu, jangan sampai anak rasa dia bukan anak kita. Tekilan. Pasal apa? Besok kita sakit, kita uzur, kita nak panggil 5 orang ni mai. Bila 5 ni mai, seorang nanti tak mai, 4 nanti mai. Dia kata awak tu tak mai, tak apa, Kak Cik itu bagi RM15 kat dia, seorang 4 juta, suruh dia jaga. Yang tu yang tak mau, kita menderita di hari tua. Tapi bila kita mati, bila mati, Tuhan sendiri menentukan hukum dia, faraid. Siapa tu sama masuk campur dah, anak perempuan, dia akan dapat 1 bahagian daripada 2 bahagian lelaki-lelaki. Tapi kalau anak lelaki-lelaki yang dapat 2 bahagian, dia tengok kak dia ni jaga, oi dahsyat juga jaga ayah ni. Dia kata macam ni lah, dia kata saya nak bagi sama rata. Itu hak dia sebagai penerima harta. Dia boleh kata saya nak. Dan pihak yang menguruskan boleh ikut cara dia. Ataupun dia berbagi juga cara faraid. Lepas dah dia dapat panggu dia tu, dia bagi pada kak dia. Dia kata kak kita bagi sama-sama, ni semua harta ayah kita. Pun boleh juga. Tapi faraid berlaku setelah tuan punya harta meninggal. Itu saja. Kemudian soalan ketiga tadi, bila ayah kita tua ni siapa kena jaga? Oh, ini satu masalah dia kan. Masalah dia. Yang tu tentu dah orang tu duk dah. Itu tentu dah. Ikhwan, kita kahwin, kita ada anak, kita ada keluarga. Kan? Kita kena duduk satu tempat, satu negeri lain. Ayah kita duduk satu tempat lain. Kita dah selesa dah dengan tempat kita, keluarga kita. Lepas tu ayah dan mak kita kata, mailah pindah balik sini. Bila pindah kita lagu nak kena berhenti kerja, yang ada nak start, orang kata alamak kan. Kita kata cik duduk sini ya, nanti cik tengok. Ikhwan, Quran dalam surah apa? Dalam surah Al-Isra.
yang start dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Quran perkenalkan perkataan wa bil walidaini ihsana, dengan mak bapak buat ihsan. Ihsan ni apa dia ikhwan? Perasaan ihsan. Kalau ihsan dalam ibadat, kita beribadat seperti nampak Tuhan. Nabi kata kau tak nampak Tuhan, tapi Tuhan nampak. Itu ihsan. Kita dengan mak bapak ni ikhwan ihsan. Tang mana kita pergi takkan lupa jasa dia, macam dia duduk depan kita. So apa kita kena buat? Kita tak boleh lupa dia, kita tak boleh tinggal dia macam tu saja. Apa dia ikhwan? Perasaan dia. Bukan mesti kita duduk depan dia. Kita ada adik-beradik, itu semua adalah satu perbincangan antara adik-beradik siapa nak jaga. Kau kena jaga pasal kau perempuan. Dah. Hang kena jaga pasal hang adik bongsu. Dah. Kewajipan kita pada mak bapak buat ihsan. Di antara buat ihsan, Quran kata apa? Qaulan kariman, jaga bahasa. Pastikan bahasa mulia. Dia orang tua kita anak. Quran kata wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Turunkan kita punya emosi tu, turunkan. Mak tak tahu lah. Jangan kata mak tak tahu. Mak ni payah, lapang, orang bagi makan, lepas tu tak mau makan, lepas tu orang main pakat duk cerita orang tak bagi makan. Mak ingat orang ni apa? Tak pekong siam ke? Jangan. Itu tanda kita tak menurunkan kita punya emosi. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Itu Quran suruh kita buat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhanku, irhamhuma, kesianlah mereka dua macam mereka dua kesian masa aku kecil-kecil. Kita tak tahu nak kata apa depan Tuhan dan ikhwan. Belum mak kita macam mana, tak tahu. Melainkan kita minta Tuhan sayang mak kita macam mak kita sayang kita kecil-kecil. Supaya kita tak nampak air kencing dia beban, berak kencing dia beban, makan pakai dia beban, salin pampers dia beban. Supaya kita tak nampak ni semua satu beban. Kita kena ada perasaan sayang kat dia. Kita kata Rabbi, Tuhanku, irhamhuma kama rabbayani saghira. Campaklah perasaanku, campaklah perasaan. Macam mana dia kesian kat aku masa aku kecil-kecil, hang kesian kat dia balik, dan hang campaklah perasaan tu mai kat aku, wahai Tuhan, supaya aku boleh buat baik kat dia. Perasaan ni kena ada dalam semua hati anak-anak. Kena ada. Maka kalau anak-anak tu tak ada depan mak ayah pun, dia ada. Dia sentiasa buat baik dengan mak ayah. Kalau minta duit bagi, itu kita kata adil. Mai jenguk Pak Amir kan. Anak angkat telefon pun Pak Amir, kita rasa macam puasa Ashura. Seronok. Kata abah, apa ada buat abah? Aku lagu aku, awak pasal apa? Dia seronok anak dia telefon. Hang telefon pasal apa? Mulut dia cakap lagu tu, tapi hati ni, hati dia sujud syukur dah. Bukan kata syukur, dengan sahawi semua sujud habis. Seronok. Bukan nak bagi apa pun, anak bagi kain Allah, kain batik, kain pelikat, batik mak lah. Bagi kain pelikat. Bukan cap gajah duduk, tak ada capnya. Nak kata Siam ke Vietnam tak tahu. Pakai 2 hari, masuk hari ketiga koyak. Ni anak lah beli kain. Dia dapat ni kawan, Allah, dia buat macam samping songkit tu. Siapa bagi? Anak bagi. Siapa bagi? Menantu bagi. Seronok ni, tak tahu nak apa. Tengok musam janggut ni kan, masa tu Nila buat balik kan, bapak betul dia, bukan bapak angkat sultan, bapak betul. Turun aja menantu tu, dia riak satu kampung macam mana Pak Jang? Oh, menantu bapak dia riak satu kampung. Seronok akhwat. Pasal tu Quran kata wabil walidaini ihsan. Lebih teruk daripada tu ada kes mak bapak buat. Mak bapak suruh kita syirik pada Tuhan. Dalam surah Luqman, apa Quran kata? Wabil walidaini wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tak boleh putus hubungan kita dengan dia. Tang dia suruh kita jangan ikut, kita takkan jadi anak derhaka dengan kita tak ikut dia. Tapi hubungan kita tak boleh putus dengan dia. Kerana tu ikhwan, agama ajak kita benda-bendanya emosi tak boleh ajak, adat tak boleh ajak, perasaan tu agama ajak pada kita.
Ikhwan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, bila Nabi turun daripada gua pada hari wahyu turun, wahyu pertama turun, masa tu Khadijah ada kan? Khadijah ada. Tu Khadijah ada. Ini kita nak, Nabi takut. Nabi kata zammiluni, zammilu ni. Nabi kata selimut aku. Lepas tu Nabi ceritalah ketakutan Nabi pada Khadijah. Nabi kata takut. Ini ikhwan. Dalam hadis Bukhari, dalam kitab Kaifa Bada al-Wahyi, bab yang pertama, kitab yang pertama, bab yang pertama, Imam Bukhari bubuh hadis ni. Kita jumpa perkataan Khadijah ni. Bila Nabi dalam keadaan takut, Khadijah cakap benda ni. Benda ni ikhwan, Nabi tak boleh lupa sampai hari Khadijah. Khadijah kata tak ada lah, Nabi tak boleh lupa. Sebab kalam dia tu betul-betul melekat masuk dalam hati Nabi. Buat kata Nabi ni, Nabi rasa Nabi ni dibela oleh orang. Bila Nabi takut-takut, Jibril pun Nabi tak tahu apa, mai peluk suruh tu suruh ni. Jibril, Nabi takut, lari sampai putih kasut. Bila cerita pada Khadijah, Khadijah kata apa kat Nabi? Khadijah kata, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqri'i dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Hadis Imam Bukhari. Khadijah kata kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, ma yukhzika Allahu abada. Khadijah menafikan perasaan yang wujud dalam hati Nabi. Nabi takut. Nabi takut Tuhan menyakiti dia. Nabi takut makhluk yang datang ni bawa susah pada dia. Nabi mula takut. Khadijah kata kalla, sekali-kali tidak, ma yukhzika Allahu abada. Kalau engkau Muhammad nak nisbah Tuhan akan menghina engkau, Tuhan akan buat lebih kurang pada engkau, sekali-kali anggapan kau salah, Tuhan tak akan buat demikian pada engkau. Syah. Ini kata apa ikhwan? Apa budak kita baru ni kata apa? Saya dah bosan jadi orang baik. Ada budak tu pergi jadi Cik Endan balik. Saya dah bosan jadi orang baik. Apa tak tahu. Banyak mana baik dia buat pun tak tahu cik. Quran namakan apa? Quran kata tentang kebaikan ni apa? Quran kata wa ta'awanu 'alal birri, 'alal birri. Tengok bahasa dia tentang kebaikan. Sahabat kata, ya Rasulullah, akhbirni 'alal bir. Beritahu dekat kami kebaikan tu apa? Al-bir. Bir ni apa ya kawan? Kita kata kebaikan lah, tapi nisbah dia al-bir. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr. Zahar al-fasadu fil barri. Barri maksud dia apa? Kerosakan akan nampak di mana? Di darat. Wal bahr, di laut. Al-bir, bar darat, bir kebaikan. Sama wazan dia. Kata para ulama, wa ta'awanu 'alal birri. Allah suruh kita tolong menolong dalam baik ni, kerana baik ni sifat yang kata kebaikan ni dia bir. Dia macam mana tanah yang terampak, tak tahu penjuru dia. Tak mana start, tak mana sudah. Itulah kebaikan. Tiba-tiba kita punya Alfonso ni, dia sudah pergi kata apa? Dia dah apa? Tawak hati ke, bosan ke nak buat baik. Kebaikan apa dah buat ni sampai tawak hati? Albir ni, kebaikan ni macam tanah terampang. Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sentiasalah kamu tolong menolong dalam kebaikan, kerana kebaikan ni tak pernah ada penyudah. Jangan kata saya dah tolong dah anak dia, saya tak mau tolong bapak dia. Anak dengan bapak perangai macam sama. Itu orang tak mengenal kebaikan. Dia cakap macam tu. Amal soleh pun tak buat lagi. Amal yang soleh. As-salihat wal baqiyatus salihat. Yang berbekal ni, yang kekal ni adalah al-baqiyatus salihat, yang soleh-soleh. Banyak mana tak tahu.
Kita pun kena ziarah lah dia sekali, nak tengok banyak mana dia punya kredit kebaikan tu. Ada satu budak pula nak bunuh diri pasal cinta. Pasal apa nak bunuh diri sangat-sangat? Tuhan tak mau dengar doa saya ni. Saya suka kat dia ni, saya duk berdoa minta dia ni boleh lekat dengan saya. Tuhan sampai lah dia tak berlekat. Tak berlekat dia beritahu. So, keputusan dia apa? Keputusan dia apa? Saya tak mau dah sembahyang, saya tak mau dah apa. Saya duk fikir nak cari satu agama lain yang boleh menunaikan hajat saya. Kalau saya tak dapat, saya nak bunuh diri. Itu dia, manusia. Punya kosong jiwa dia pasal Tuhan, kosong. Kosong jiwa dia pasal kebaikan, kosong. Kosong jiwa dia mengenal makna dunia. Tu buku yang kita duk baca tu, dunia lebih jelek daripada bangkai kambing tu, rasa nak kena bagi hadiah kat dia satu. Kalau yang tu pun baca tak ni, bangkai kambing mau pergi letak depan dia pula. Kosong, manusia tak kenal apa-apa, tak kenal apa-apa. Inilah nisbah dia, tak tahu apa. Bila Nabi rasa jiwa dia macam dia nak dicengkam dengan perasaan macam-macam, Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, kata dalam hadis Bukhari, kalla wallahi ma yuqzika Allahu abada. Ya Rasulullah, demi Allah, sekali-kali Tuhan tidak akan menghina engkau. Ini sifat Tuhan. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah, dalam hadis Muslim. Allah Maha baik dan dia tak suka benda yang tak baik. Dia suka benda baik-baik. Sampai kita baca doa, Allah kata apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Punya dekat. Maka masalah dia duk ada pada hati kita, kita tak boleh rasa benda ni kawan. Kita tak boleh rasa. Tapi kalau hantu dekat, setan dekat, kita boleh rasa tu, dia merembang satu macam. Macam kita bila tazkirah, bukan kuliah, tazkirah tu panjang, kita boleh rasa tak panjang. Lutut mula dia rasa. Mamak ni buat perangai lagi, dia kata kan. Dia ni malam raya pun tak tahu esok orang nak mangkit awal kan. Dia boleh rasa. Cuma bila adil Tuhan, tak boleh rasa. Apa terjadi pada kita? Fi qulubihim, di sini ada penyakit, kena buat bedah. Operation kena dibuat. Ya. Saya ingat dulu masa duk belajar dulu masa tu start baca matan Ummul Barahin, kita Imam Sanusi, kitab matan. Duk apailah hukum akal, hukum syarak, hukum adat, hukum bagi pada tiga. Duk apailah benda tu semua kan. Lepas tu tanya satu soalan, kata Ustaz, pasal apa Tuhan ni banyak benda kita minta dia tak mau bagi, dia bagi orang tu senang, dia bagi orang ni susah. Jadi ustaz tu ni ajak saya tu, dia jawab lah. Dia kata, dia bagi contoh klasik lah. Dia kata biasa tengok orang bela ayam, kata biasa tengok banyak dah dia bela, banyak lah juga, 5-6 ekor 10 ekor budak lalau kan. Dia tangkap ayam tu, dia nak sembelih, dia tangkap, dia sembelih, dia tangkap, dia sembelih. Ayamnya kena sembelih mula tu, kalau lah ayam tu boleh cakap, suruh ayam tu tanya tuannya sembelih apa, aku orang nombor 1 pula, ambil ayam, bagi aku nombor 6. Agak-agak tuan yang punya ayam pegang pisau tu nak jawab apa kat ayam tu. 10 ekor ayam tu ada, kita ambil ayam nombor 1, kita sembelih. Kalau ayam nombor 1 tanya, pasal apa aku nombor 1? Aku redha hang sembelih, tapi aku mahu nombor 4. Kita sebagai tuan punya ayam nak jawab apa kat ayam tu? Mau istikharah juga kita. Kita nak jawab apa? Kita kata dahsyat, ayam pun nak komplain lah. Kita tak ada jawapan lah. Melainkan kita kata apa? Ni ayam, aku belah hang mujuk banyak, tahu tak? Hang aku punya, pisau aku punya. Nombor siapa aku nak bagi nombor 1, nombor 2 aku punya suka. Hang tanya lagi sekali, dalca aku buat. Hak kita. Tangan kita capai, kita sembelih. Semua tu nak kena sembelih. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, kita capai. Hak kita. Kita yang bagi dia makan. Kita yang pergi tengok telur dia tu menetas macam mana. Kita yang sara dia. Tuhan bagi kita susah, Tuhan bagi orang lain senang. Kita kata why me? Kalau Tuhan jawab, hang tu siapa punya? Hang tu mai macam mana? Dia orang duk berkelahi kan. Ayam dengan telur yang mana dulu? Klasik punya berkelahi. Ayam dengan telur yang mana dulu?
Telur dulu ke ayam dulu? Ayam dulu. Mana boleh, kalau tak ada telur, ayam mai ikut mana? Betul. Telur dulu. Kalau tak ada ayam, telur mai ikut mana? Kelai-kelai duduk. Ayam pun tak makan, telur pun tak makan. Apa duduk? Peduli apa? Mai bewak, telur pun dia sapu, ayam pun dia sapu. Untung bewak tu. Kita ni ikhwan, ada banyak benda bukan tak terjawab, telah terjawab, tapi jiwa kita tak sampai. Jiwa kita tak sampai. Pasal tu Quran kata yas'alunaka 'anir ruh. Dia bertanya pasal perjalanan ruh. Iman, perasaan ni perjalanan ruh. Allah kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hamba tak tahu apa pasal ruh. Hamba pelik ikhwan, manusia ni sangat pelik. Roh dia tak tercapai. Dia tak tercapai roh dia. Kita tengok ikhwan, sekarang ni semua sahabat-sahabat kita duk ukuh di Arafah. Okey? Saat ni dah habis masuk waktu maghrib, dia pakai jalan ke Muzdalifah. Mabit di sana. Betul Pak Mik? Maya maghrib, semaya isyak semua habis, rehat di situ, cari batu lah, apa-apa semua cari. Sampai bila? Sampai subuh besok. Sebahagiannya sagi dalam pukul 1, pukul 2 pergi melontak dah. Orang perempuan ke siapa ke pergi melontak dah. Yang ni kadang-kadang tunggu cerah esok baru pergi melontak. Ikhwan, tadi ni antum tengok, tadi ni duduk di Arafah. Semua duduk memutih je. Tuhan turun sampai ke langit dunia. Semua Tuhan nak bagi apa kita minta. Tak tahu Pak Amit orang punya minta di Arafah ni sampai ayam hidung keluar. Yang main WhatsApp ada juga. Ada jenis lagu ni. Ni tak tahu nak kata satu jenis sangkuriang ni duk ada ni, ada juga. Duk main WhatsApp. Ada juga ambil gambar lagu tu punya perang hantar main Malaysia. Kita kalau dapat gambar lagu tu di Arafah, kata kat dia tobat banyak-banyak buang, ambil WhatsApp lempak buang. Ni bukan time nak WhatsApp. Time ni time baca doa. Antum tengok satu benda tak boleh kita faham, tak boleh faham. Tadi ni kalau 2 juta di Arafah. Kalau 2 juta duk ada di Arafah, duk tadah tangan minta ampun pada Allah. Hak menangis baca Quran macam-macam. Bila bergerak sahaja daripada Arafah ke Muzdalifah, bergerak tu saja berubah dah. Tak boleh faham. Hang mula bagi hon kat aku mula bagi hon kat hang. Hang mula tengok aku kecil, aku tengok hang kecil. Hang mula angkat tangan kat aku. Tadi ni duduk di Arafah tu, duduk elok-elok, 2 juta duduk elok-elok. Tak ada apa. Bangla ke Nepal ke siapa? Kalau antum tengok saya dengan Bangla, dia tak tahu dah yang mana Al-Fadhil. Antum ni Bangla punya main. Bangla apa kita Malaysia? Dia jadi siapa? Tak ada apa. Bila besok ikhwan masuk aja cerah hari raya, semua nak pergi melontang di satu tempat nama Aqabah. Antum tengok yang tadi semalam duk sengah dia ukuf di Arafah tu dah berlain corak dah. Dia lagu seneh kawan ni, dia ni lagu seneh kawan ni, dia ni lagu nak pi. Macam dia nak pi tu, macam dia pi tu, macam terus nak balik rumah dia. Macam dia nak baling tu, dia tak patah balik dah. Dia buat kira baling-baling tu masuk lubang tu terus sampai rumah dia. Dia buat macam tu. Aku suara nak tragedi mati ada tak ada dia rekod kan? Pasal apa jadi lagu tu ikhwan? Pasal roh manusia tak boleh baca ikhwan. Tak boleh baca. Macam tadi kita sembang subuh kan, semua bila imam angkat tangan Allahumma hdina fi man hadait, kita makmum ni semua pakai angkat tangan Allahumma hdina fi man hadait, bagi salam aja, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok alamak wabi ni ada kata tu tadi ni Allahumma hdina fi man hadait, dia bagi satu cuap tu kawan tu kena terlentang tandai. Tak boleh faham roh manusia, tak boleh faham. Tu ikhwan, ni semua ni mai ikhwan nak cuci jiwa manusia. Tuhan tak pernah buat zalim kat kita. Khadijah kata kat Nabi apa dia? Khadijah kata abada, sampai bila-bila. Khadijah kata innaka tasilur rahim, sesungguhnya engkau Rasulullah selalu menghubungkan rahim. Mana boleh Tuhan buat kau lagu tu? Benda yang kau buat Tuhan suka, silaturahim.
Khadijah kata dekat Nabi, wa tahmilul kalla, kau suka ni pi tanggung beban orang-orang susah ni. Kawan tu tak boleh kerja, tak ada duit, apa-apa, Nabi suka pi buat kerja, tanggung hidup kawan tu. Khadijah kata dekat Nabi, wa taqsibul ma'dum, kau suka berusaha keras untuk membantu orang-orang yang tak ada apa dalam poket mereka. Wa taqri'i ad-dhaif, kau suka memuliakan para tamu. Wa tu'inu 'ala nawaib al-haq, kau suka menolong orang dengan kebenaran. Maka mustahil Tuhan akan menghina engkau ya Rasulullah, mustahil. Allahu akbar. Kita macam tu lah ikhwan. Mana ada Tuhan buat naya kat kita? Tak ada. Kita tak tahu hikmah dia. Tak tahu hikmah. Kalau macam tu, besok apa kita nak cakap dengan lembu pagi esok? Lembu tu kata, "Amai nak sembelih aku." Kita kata nak sembelih, ha? Nabi Ibrahim sembelih anak lah. Alamak, lembu ni belajar sirah. Dia kata Nabi Ibrahim sembelih me'eh tau tak? Apa-apa hang sembelih aku pula? Biar jahanam kita. Kita sirah tak ada belajar lagi. Ni dulu orang kata orang Islam mai 10 Zulhijjah duk pergi sembelih binatang, duk pergi buat pesta bunuh binatang. Kita tak tahu nak jawab. Apa yang dah meninggal dah, Ali Hasan An-Nadwi. Satu ulama India tulis satu buku perihal sembelih. Dia kata menyembelih dengan dilalukan pisau di bawah tengkok dia ni, putih habis semua orat-orat ni, sampai besi pisau tu kena dia punya apa? Tulang ni, putih habis semua orat-orat. Syekh Ali An-Nadwi kata apa? Sesungguhnya memberi satu ketenangan yang mati kepada dia. Dia tak pernah sakit dengan jalan sembelih. Yang dia sakit ni, yang dia dah dalam hadis ni, yang sahabat tanya Nabi kan, kami kalau tengok lembu, kami nak makan tang ekor dia, kami pergi tarik satu macamnya gunting ekor dia, lembu tu lari menyacak. Kami bukan nak makan semua, kami mau ekor dia aja. Nabi kata bangkai. Nabi kata jangan makan lagu tu, pergi sembelih dia. Apa pergi sembelih pula? Dia sakit, habis hang ambil ekor dia tak sakit dah. Dia kata mana boleh sakit, sikit aja. Sikit aja dia beritahu. Maka orang baru nampak, orang putih kaji. Masya Allah, dia berkata, rupanya sembelih ni bila terpotong orat menapah tu, bila terpotong orat darah tu, dia belok daripada otak turun mai ke badan, maka dia hilang terus. Yang duk sentak tu bukan dia dah, yang tu cuma sistem dia macam tu. Macam kita duk mengaji kan, bila kita lengah kita sentak kaki, bukan kena sembelih tu, yang tu sistem dia macam tu. Bila lengah dia lagu duk mata dia tengok jam, pergi berapa dia ni Nabi ni, lagu dia tengok jam. Itu sistem dia, bukan seksa, dia tak seksa, dia macam tu. Subhanallah ya ikhwan, subhanallah. Dan dalam menyembelih korban ni ikhwan, sejak zaman Nabi Muhammad ada satu benda besar yang nak ditonjolkan hari itu. Apa dia? Binatang-binatang ni bukan Tuhan. Yang orang sekeliling masyarakat tuduh anggap ada Tuhan selain Allah. Kita duk dengar kan dalam tafsir, kita duk mengaji, ada binatang, mereka rebekkan telinga, mereka bawa depan Kaabah kan. Bila syariat sembelih ni datang, betul-betul nak bagi tahu binatang-binatang ni semua tidak layak jadi Tuhan. Kalau Tuhan, mereka tak patut disembelih dan kita makan daging mereka. Subhanallah ikhwan, ada benda besar agama nak bagi tahu pada kita. Jadi ikhwan, kita ambil ni semua ni, kita ambil, insya-Allah. Semoga Allah berkati kita, Allah terima puasa kita, Allah terima amal soleh kita, Allah bagi kita sihat sikit. Esok pagi kita tegakkan lagi satu syariat berkorban, mendekatkan diri pada Allah dengan berkorban mengikut syariat yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasalah nikmat-nikmat ni. Kadang-kadang dia tak main banyak-banyak kali nikmat first time ni, nikmat first time. Atau tak percaya, kali pertama kita kahwin dengan kita pergi kahwin kali kedua, dia tak sama Pak Min. Ada sama? Dia tanya siapa pun. Dia panjang ha? Kita menikah pula lagi satu, dia tak menikah lah kan, tapi dia punya seronok tu, dia tak jadi macam kita tergedik mula-mula.
Mula-mula jangan cakap. Lagi 2 hari kita telefon Tok Qadi apa lambat. 2 hari lagi. Marah kemah-kemah tak pasang sikit. Dia kata Syekh lagi 2 minggu. Oh 2 minggu lagi. Dia kata tu dia macam 24 tahun. Darah muda, darah manis naik sampai ke otak. Pakai inai pun. Dah kahwin dah semua, nak kahwin lagi satu pak, jangan pakai inai pun jadi. Dia kata ni nak kahwin nombor berapa? Kata nombor 2. Kawan pun tak mau gila inai. Kawan nanti maki kat atas. Gatai dia kata lagi kat atas. Dia maki lagi kat atas. Dia jadi tak seronok. Tambah menikah di siap, kita bawa mai sini Pak Amir, kena laknat tu. Kena laknat. Satu sahabat saya ustaz jugalah, dia kahwin 2. Dia lah, bukan saya, dia. Dia. Bila dia menikah 2, Pak, dia bawa mai bini kedua dia tu kuliah duha. Itulah kuliah dia yang muslimat mai. Satu-satu kuliah dia buat, dia mengajak muslimat. Bila dia kahwin lagi satu, muslimat tengok, awak main dengan orang lain. Dia pun tanya kan, muslimat ni kan rajin tanya. Terus katanya, kata ustaz ni siapa dia? Mahram ke? Mahram apa? Dia kata bini saya. Buat operasi tukar muka ke? Dah. Ni bini saya nombor 2. Muslimat dengar nombor 2. Minggu depan punya kuliah tak ada. Tak ada, siapa pun tak main. Dia buka dewan, dia tutup dewan, dia buka akaun. Sampai balik, sadaqallah. Tak ada. Dia kata kat saya, Syekh, dia kata, ente mau pick up banyak-banyak. Kan? Jadi, kan? Saya pun duk pick up banyak tu. Nak abang kata tak sama. Mana boleh sama, kan? Siti Salwa kita dengan orang lain tak boleh sama. Tak boleh samanya. Besok pengalaman kita tu, first time kita sembahyang sini. Dia punya ekor tu dia masuk tahu tak? Tu imam kita pula besok. Tu imam pertama kahwin dalam hidup dia. Tak tahu lah inai tu habis ke tak habis kan. Silat-silat tadi dia dah tidur lah tak? Nak bangkit awal esok. Nak bangkit awal besok dah tidur lah. Cantik semua tidur. Ni kuliah semua tak ada tengok dah semua ni. Mak tu duduk merepek dia kata. Dia nak bangkit tidur lah. Tidur sambil tidur pun sabihi isma rabbikal a'la. Jadi dia ekpa. Dia ekpa. Tu imam baru menikah. Kalau ikut kitab lama-lama Pak Mi, siapa-siapa yang dah menikah sembahyang sunat 2 rakaat pakai kain serban. Dengan satu orang sembahyang sunat 2 rakaat tak pakai apa, maka nisbah depa 70 rakaat yang beza. Tengok tu Imam Yusuf nak pakai apa. Itu semua hadis-hadis kacau bilau lah. Hadis tak betul. Hadis tu semua tak betul. Tak betul. Hadis kacau punya hadis. Jadi dia dahsyat. Dia dahsyat. Kena pula malam ni ustaz dapat kopi, mudir pun dapat kopi. Dan macam malam Al-Qadar pula malam ni kan, ada banyak tanda-tanda pelik. Banyak tanda-tanda pelik. Macam itu saya jalan dengan sahabat, sepanjang jalan tu jumpa benda pelik-pelik. Macam Isra' Mi'raj pula malam tu. Tak ada jumpa macam ni punya pelik. Saat ni pergi parkir kereta macam ni punya pelik dengan binatang. Saat ni satu pelik. Saat ni tengah makan main pula satu pelik. Tu kata kat sahabat, malam Qadar ke apa ni kita duk jumpa semua benda pelik-pelik, out of record semua. Jadi alhamdulillah. Bawa anak bini kita, apa yang boleh kita menikmati dengan kurnia Tuhan, nikmatilah seadanya. Cacat semua tak mau tengok, nak tengok pengalaman, nak simpan dalam diary kita. Kita seronok duduk dalam keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.